Ya, Assalamualaikum Majdi, apa khabar pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya khabar baik pada pagi ini. Alhamdulillah. Ceria nampaknya ya, Majdi dengan warna apa? Terubi. Terubi. Terubi kita, warna Ya. purple. Baik, Majdi, kita Ya. harapkan keadaan cuaca di daerah Tutong baik-baik saja hari ini dan kita akan teruskan saja untuk Majdi berkongsi maklumat dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat kepada anda penonton. Alhamdulillah kita bersua lagi menerusi siaran tas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong untuk keluarannya pagi ini. Dan auda, kita mulakan hari kita dengan perkara-perkara yang positif agar kita dapat melalui hari-hari kita pada hari ini dengan sesuatu yang dapat memberikan kegembiraan kepada diri kita. Baik, auda, menerusi pertemuan kita pada hari Jumaat ini, seperti biasa saya akan mengongsikan antara beberapa makluman dan juga satu bahan visual. Dan sebelum saya mengongsikan antara makluman-makluman semasa pada pagi ini, mari kita ikuti tinjauan rakan setugas Syuaidah mengenai dengan majlis perhimpunan bersempena dengan sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan pada hari kemarin. Mari kita ikuti bersama. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan di mana Nabi besar junjungan kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diputerakan. Pada kelazimannya, berbagai aktiviti keagamaan diadakan seperti majlis berzikir Syarafil Anam yang diadakan di masjid-masjid dan balai-balai ibadat dan bermacam-macam lagi aktiviti keagamaan bertujuan untuk memperingati hari kelahiran dan keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, bagi memperingati hari keputeraan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelbagai aktiviti keagamaan telah pun diadakan di negara Brunei Darussalam dan khususnya pada tahun ini di daerah Tutong telah pun diadakan majlis perhimpunan wanita yang bertempat di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Manakala bagi perhimpunan lelaki, ianya telah pun diadakan pagi ini bertempat di Masjid Hasan Al-Bolkiah, Pekan Tutong. Bagi menyemarakkan lagi sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acara pada tahun ini turut diisikan dengan syarahan khas yang bertema membangun dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan persembahan dzikir marhaban. Sebelum kedatangan Islam, umat manusia dalam keadaan jahiliyah, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan sikap permusuhan di luar batas kemanusiaan. Segala sifat-sifat mazmumah, yakni tercela, bermaharajalela, sehingga pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sehingga pada itu sebagai rahmat lil alamin. Nabi diutus untuk diikuti manusia agar kehidupan manusia itu lebih baik, sempurna dan berjaya mewujudkan era baru gaya hidup dengan nilai-nilai kemanusiaan yang cukup mantap. Kandungan ceramah pada pagi ini ialah mengenai dengan tema sambutan peringkat negara, iaitu membangun dengan akhlak Rasulullah SAW, supaya kita ni membiasakan dengan akhlak Rasulullah SAW dengan aspek kehidupan kita seharian, iaitu mengenai dengan dari segi muamalah kita dengan di antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hablum minan nas itu tidak ditinggalkan kerana iaitu urusan pada kita di dunia ini juga. Tema kata ni adalah memang bertepatan dengan keadaan pada masa ini, yang mana kata ni pada masa ini mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya bagi ketani, pegawai dan kaki tangan kerajaan dalam urus tadbir negara, kerana mencontohi akhlak Nabi ini juga adalah salah satu ibadah, yang mana alhamdulillah akhlak Nabi ini adalah akhlak Al-Quran, seperti mana yang disebutkan dalam sebuah hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, iaitu apabila
baginda ditanya tentang akhlak Nabi, tidak lain dan tidak bukan adalah akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Contohilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam urus tadbir negara, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan perlu juga adalah menanamkan akhlak Nabi itu dalam setiap tingkah laku katani sendiri individu, yang mana dengan individu akan melahirkan masyarakat yang berakhlak Nabi, dan negara juga akan mencontohi dengan akhlak Nabi itu, dan katani akan mencapai sebuah negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, iaitu negara yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bermaksud, dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadikan rahmat kepada sekalian alam. Surat Al-Anbiya ayat 100. Ayat ini sudah terang dan jelas kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan Sayyidina Muhammad untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat adalah kasih sayang yang lahir daripada lubuk hati yang dalam. Diambil contoh daripada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Ahzab, yang mana kesabaran, keteguhan hati baginda di dalam perjuangan tersebut tetap menanti jalan keluar dan mengharap pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Kesabaran baginda di dalam menyampaikan dakwah baginda, walaupun banyak rintangan, ancaman kepada baginda, namun baginda sabar untuk meneruskan dakwah baginda. Di sini kita ni dapat mengambil contoh kesabaran baginda itu di dalam untuk menerapkan di dalam kehidupan kita ni. Contohnya sabar dalam menjalankan tugasan kita ni seharian, kemudian sabar apabila ditimpa musibah kepada kita ni, dan yang penting sabar dalam melaksanakan ibadah kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita ni akan dapat mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kerana akhlak Rasulullah yang sangat baik ni, yang sangat mulia, dan ianya adalah contoh yang sebaik-baik contoh buat kita ni. Dan apa yang kita ni buat ni mudahan saja akan mendapat rahmat daripada Allah, dan semoga kita ni akan mendapat syafaat Rasul di akhirat kelak nanti, insya-Allah. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu kita contohi untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita berkaitan dengan akhlaknya yang mulia. Di antara akhlaknya yang mulia itu contoh amanah, bijaksana, bertanggungjawab dan jujur. Maka jaga hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Apabila kita mengamalkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan berjaya di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan adanya syarahan yang bertemakan membangun dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya dapat memberi manfaat kepada kita ni semua, dan kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.